Lanskap politik Malaysia selepas pilihan raya umum yang ketiga pada tahun 1969 mengalami perubahan yang besar. Parti Perikatan berjaya memenangi pilihan raya tersebut tetapi dengan pengurangan undi yang agak ketara berbanding pilihan raya umum tahun 1964. Jumlah kerusi parlimen yang dimenangi berkurangan daripada 89 kepada 74. Undi popular menurun daripada 58.5% kepada 44.3%. Prestasi yang dicatatkan oleh kebanyakan calon parti perikatan juga menurun dengan begitu banyak. Kebanyakan pemimpin parti perikatan mencatatkan penurunan jumlah undi. Bahkan beberapa calon dalam kalangan menteri juga kehilangan kerusi mereka. Jumlah menyeluti undi yang diperoleh oleh Tunku Abdul Rahman juga berkurangan daripada 11,647 pada tahun 1964 kepada hanya 3,504 dalam pilihan raya umum tahun 1969. Tun Mahathir juga mengalami nasib yang sama dengan beberapa calon parti perikatan lain yang kehilangan kerusi yang mereka sandang. Kekalahan ini merupakan satu pengalaman yang sukar diterimanya. Beliau tidak dapat membayangkan melihat impiannya menjadi seorang pemimpin hilang di peti undi. Kekalahan ini juga mencabar kredibiliti, kesabaran dan emosinya. Dalam perjalanan pulang ke rumah daripada pusat pengenalan undi bersama isterinya, beliau tidak dapat menahan emosi dan perasaan yang sebabnya sehingga mengalir air mata mengenangkan kekalahan tersebut. Di dalam memoir beliau, Doctor in the House, beliau menulis, "Losing my parliamentary seat hurt terribly, and on the ride home with Hasmah, I could not help shedding tears. The taste of defeat was unfamiliar and it was painful." Akan tetapi Tun Mahathir adalah seorang pemimpin yang mempunyai wawasan yang lebih besar daripada kekecewaannya yang bersifat sementara. Sering dikatakan bahawa kejayaan mengajak kita untuk berparti, kegagalan mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Success leads you to party, but failure leads you to ponder. Tun Mahathir menjadikan kekalahan ini sebagai satu peluang untuk beliau bermuhasabah. Ini adalah satu proses pembelajaran yang sangat besar sumbangannya kepada pembentukan perwatakan kepimpinan awal beliau. Dan inilah yang akan dibincangkan di dalam bab yang keempat ini. Peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 mencatatkan sejarah hitam yang sukar dilupakan oleh ramai rakyat negara ini. Rusuhan yang berlaku sebaik saja selesai pilihan raya umum tahun 1969 ini meragut banyak nyawa yang tidak berdosa akibat tindakan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan daripada ketegangan proses pengundian dan keputusan pilihan raya yang agak mengejutkan ini. Laporan rasmi jumlah korban adalah seramai 196 orang. Laporan tidak rasmi mendakwa lebih ramai daripada itu. Sekalipun hanya Kuala Lumpur yang menjadi tumpuan rusuhan ini, kesannya dirasai ke seluruh negara. Parlimen terpaksa digantung dan darurat diisytiharkan ke seluruh negara. Pentadbiran negara diambil alih oleh Majlis Gerakan Negara Mageran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, dan Tunku Abdul Rahman terpaksa meletakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri selepas itu. Kesan positif mungkin dapat dirasai oleh orang Melayu dan Bumiputera, khususnya apabila dasar ekonomi baru ataupun DEB diperkenalkan pada tahun 1970. Di dalam memoir beliau Doctor in the House halaman 197 sehingga 198, Tun Mahathir menggambarkan peristiwa ini daripada perspektif beliau. Baginya peristiwa ini amat memberi kesan kepada negara khususnya secara keseluruhan dan kepada masa hadapan politik beliau khususnya. Parti Perikatan memenangi pilihan raya umum ke tahun 1969, namun begitu dengan jumlah kursi yang berkurangan pada peringkat pusat dan juga negeri. Pulau Pinang jatuh ke tangan Parti Gerakan, iaitu parti yang baru sahaja ditubuhkan oleh sebahagian besar pemimpin MCA diketuai oleh Dr. Lim Chong Yu. Beliau mendapat sokongan daripada beberapa orang ahli akademik dan politik yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan. Di Perak, parti PPP meningkatkan jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri dan di Selangor, ramai calon parti MCA dikalahkan oleh calon parti DAP dan Gerakan. Akibatnya, Parti Perikatan gagal menubuhkan kerajaan di Perak dan Selangor. Sekiranya PAS bergabung dengan Parti Pembangkang di Perak, mereka mungkin akan dapat menubuhkan kerajaan negeri. Sokongan terhadap Parti UMNO dan MCA di Semenanjung Malaysia kecuali Johor merosot dengan begitu teruk sekali. Kecuali kerusi parlimen yang dimenangi oleh Parti Perikatan menurun
daripada 89 pada tahun Pilihan Raya Umum tahun 1964 kepada 74 kepada tahun 1969. Majoriti mudah ini mencukupi untuk membentuk kerajaan pusat, tetapi pastinya sebuah kerajaan yang lemah. Parti-parti pembangkang tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Tindakan mereka yang menggambarkan seolah-olah mereka telah memenangi pilihan raya dan dapat memerintah negara. Parti DAP dan gerakan begitu teruja untuk menyambut kejayaan calon-calon mereka di jalan raya dalam bandar Kuala Lumpur, dan pihak polis telah memberikan kebenaran untuk mereka meneruskan sambutan tersebut di beberapa kawasan yang ditetapkan sahaja. Dan begitu sekumpulan peserta sambutan berarak beramai-ramai ke kawasan penempatan orang Melayu di Kampung Baru. Perarakan yang disertai sebahagian besarnya peserta bukan Melayu ini disusuli dengan pelbagai teriakan provokasi kebencian kaum, dan mereka mencemuh penduduk Melayu Kampung Baru dengan pelbagai teriakan penghinaan seperti Melayu balik kampung dan negara ini sekarang kami yang punya sebagainya. Dan perarakan yang bermula sebagai sambutan kejayaan bertukar menjadi konflik perkauman. Keesokan harinya pada 13 Mei, orang Melayu Kampung Baru disertai dengan beberapa kumpulan luar daripada Kuala Lumpur berkumpul dan berarak untuk menunjukkan bantahan mereka. Dan akhirnya pertembungan antara kumpulan ini dengan kumpulan bukan Melayu tidak dapat dielakkan sehingga berlakunya rusuhan berdarah di Kuala Lumpur. Pada pandangan Tun Mahathir, sambutan kejayaan yang dibuat oleh parti-parti pembangkang tersebut tidak sepatutnya dibenarkan, terutamanya ketika suasana ketegangan dan kebencian kaum tersebar luas sepanjang kempen pilihan raya. Bahkan menurut beliau, sebelum tempoh masa kempen, suasana ini sudah pun terlihat dengan jelas. Namun begitu, Tunku Abdul Rahman tetap menafikan keadaan yang semakin mencemaskan ini. Dan Tunku ketika itu menurut Tun Mahathir masih dibuai dengan imbauan kejayaan lampau sehingga menganggap dirinya sebagai seorang Perdana Menteri yang paling bahagia di dunia, the happiest Prime Minister in the world. Gejala kebencian kaum yang terus membarah di bawah tidak tergambar dalam fikirannya. Beliau juga tidak menyedari kedudukan ekonomi dan pendidikan orang Melayu yang sangat dhaif ketika itu. Kajian sebelum pembentukan dasar ekonomi baru pada tahun 1970 mendapati bahawa bangsa Melayu mencatatkan kadar kemiskinan tertinggi dalam negara, melebihi 64% berbanding bangsa Cina hanya 26% dan India 39.2%. Pemilikan dan penguasaan sektor syarikat perniagaan orang Melayu hanya 4.3% berbanding 34% bukan Melayu dan 61.7% warga negara asing. Sebelum pilihan raya umum 1969, persepsi orang Melayu terhadap kerajaan menunjukkan bahawa mereka diabaikan. Pentadbiran Tunku Abdul Rahman juga dilihat lebih banyak membantu kaum Cina untuk memudahkan mereka menjalankan perniagaan di dalam bandar. Dan Tunku juga dilihat sebagai berlembut ke atas pesalah bukan Melayu yang melakukan jenayah. Orang Cina pula menurut Tun Mahathir tidak begitu perhatian dengan keperluan berkhidmat dalam sektor-sektor keselamatan negara. Mereka seolah-olah dilihat mengelak diri daripada tugas dan tanggungjawab yang berisiko tinggi. Sebenarnya lebih berminat dalam bidang perniagaan dan mengumpul kekayaan. Ini membuatkan sebahagian orang Melayu merasa didiskriminasi. Ketika mereka sibuk menggadai nyawa mempertahankan negara, bangsa lain bersenang-lenang mengumpulkan kekayaan hasil daripada keamanan negara. Orang Melayu semakin ramai menjadi miskin sedangkan orang Cina lebih ramai menjadi kaya raya. Lebih memburukkan situasi ketegangan kaum ini adalah peranan dan pengaruh parti PAP daripada Singapura. Sekalipun Singapura telah pun keluar daripada Malaysia pada tahun 1965, pengaruh mereka masih kekal dibawa oleh penubuhan parti pengganti baru iaitu DAP. Mesej kebencian kaum terus ditiup dalam kalangan rakyat, khususnya para pengundi Cina. Pada pihak orang Melayu pula, menurut Tun Mahathir, mereka gagal berfikir dan membuat pemerhatian yang tajam tentang apa yang sedang berlaku. Mereka terlalu beremosi dan tidak dapat mengemukakan hujah mereka dengan baik dan berkesan dalam memperjuangkan hak dan kedudukan mereka, khususnya berkaitan bahasa dan budaya. Dan apabila bahasa Melayu diterima menjadi bahasa rasmi negara ini, mereka cuba merendahkan keperluan mempelajari bahasa lain, terutamanya bahasa Mandarin dan juga Tamil. Orang Melayu menurut beliau bangga tidak bertempat dengan status ketuanan mereka. Kesimpulannya, terdapat 5 perkara penting yang difokuskan oleh Tun Mahathir dalam menjelaskan pandangannya terhadap latar belakang peristiwa 13 Mei 1969, iaitu pertamanya, keputusan kurang bijak pihak berkuasa yang membenarkan sambutan dan perarakan oleh penyokong parti-parti pembangkang tanpa mengambil kira situasi tegang yang telah sedia wujud semasa kempen pilihan raya.
Yang kedua, kegagalan kepimpinan negara mengambil tindakan awal dan pencegahan, terutamanya Tunku Abdul Rahman yang sentiasa dengan sikap penafian terhadap situasi meruncing hubungan antara kaum. Ketiga, ketidakpuasan hati dalam kalangan orang Melayu yang merasa didiskriminasi berbanding orang Cina yang dilayan dengan lebih baik. Dan yang keempatnya, peranan parti PAP Singapura yang mencambahkan benih kebencian kaum semata-mata tidak bersetuju dengan kontrak sosial yang telah lama dipersetujui oleh pemimpin yang terdahulu. Benih kebencian ini ditinggalkan untuk dikembangkan oleh pemimpin pembangkang DAP di Malaysia. Dan yang kelima, sikap orang Melayu yang terlalu beremosi dan tidak berfikir panjang dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi mereka.